Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, saya hari ini Cikgu Aida akan terangkan mengenai matematik tingkatan 4 tajuk graf gerakan. Okey, dalam graf gerakan kita ada graf jarak masa. Apa maksud graf jarak masa ni? Bila kita ada pada paksi Y ataupun paksi mencacang. Okey, paksi mencacang kita ada jarak. Okey, jarak. Tapi bila dekat paksi X kita ada masa dalam unit. Tak kisahlah, tapi dalam soalan ini unit kita second ataupun saat. Okey, dalam soalan ni jarak masa. Jarak meter. Okey. Jadi kalau kamu tengok kita ada satu graf daripada O ke A ke B, B ke C dan C ke D. Okey. Jadi untuk soalan selalunya berkaitan dengan graf gerakan ini dia akan tanya, kalaulah dalam graf jarak masa dia akan tanya jumlah jarak, jumlah masa. Okey. Senang saja untuk jumlah jarak ni kita cuma tengok paksi Y. Tengok berapa semua jumlah jarak kita. Nampak? Kat sini jumlah jarak kita cuma 12 meter. Jadi jumlah jarak 12 meter. Okey. Tulis unit 12 meter. Jumlah masa. Dalam berapa masa satu perjalanan ini berlangsung. Okey. Kalau kamu tengok daripada 0 sampai 8. Jadi jumlah masa 8 saat. Ataupun 8S lah. Tak kisah. Boleh je tulis mana-mana. 8 saat ataupun 8S. Okey. So bolehlah. Okey, soalan seterusnya yang mungkin ditanya, laju purata. Okey, laju purata ni apa kita perlu buat? Kita kena bahagikan jumlah jarak kita dengan jumlah masa. Okey, jadi kamu dah dapat jumlah jarak dengan jumlah masa. Jadi kamu bahagikan je lah. Kamu akan dapat purata. Okey, laju purata. Jadi laju purata bersamaan dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okay. Jadi jumlah jarak tadi kita dah buat 12. Jumlah jarak jumlah masa 8. Okey. Jadi bahagilah 12 bagi 8. Okey, 8 bahagi 1, 8 darab 1 8. 10 Allahu Akbar. 10 tolak 8 2 4. So 5. Okey. Jadi 1.5. Okey, 1.5 apa? Okey, 5. Tengok, kita nak laju purata. Tadi saya padam yang jalan kerja ni. Kejap. Jadi 1.5 tadi 12 meter bahagi dengan 8 saat. Jadi kita punya unit 8 meter per second. Okey. Sebab apa? Meter per second laju. Okay, unit untuk laju adalah meter per second untuk soalan ni. Sebab ni nampak meter second. Okay. So ini antara satu soalan yang ditanya. Jumlah jarak, jumlah masa, laju purata. Okay, belum habis lagi. Kita akan tengok yang seterusnya. Okay, ini. Okay. Kadar perubahan jarak. Ini salah satu lagi soalan yang boleh ditanya berdasarkan graf jarak masa. Okey. Untuk kadar perubahan jarak ni, apa maksud dia ni sebenarnya? Okey, maksudnya adalah laju. Okey. Untuk jarak banyak ni, berapa masa kamu ambil? Jadi daripada jarak dengan masa, kamu boleh nak cari laju. So, macam mana nak cari laju? Kita guna formula kecerunan. Okay. Contoh, soalan ni tanya kadar perubahan jarak OA. Jadi untuk cari kecerunan OA, kamu akan buat Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okay, Y2, Y1 ni apa? Koordinat. Okay, koordinat OA lah. Jadi O 0, 0. Kan O ni sini. X dia 0, Y dia 0. A ni berapa? Tengok X dia. Okey, 3. Y nya 6. Okey.
Jadi OA, Y kedua. Y kedua, okey, OA kan? O saya 0, 0. A saya 3, 6. 3 untuk X, Y untuk 6 untuk Y. Jadi tengok Y kedua. Y kedua 6. Tolak Y pertama 0. Okay. Per X kedua 3. X pertama 0. So 6 tolak 0, 6. 3 tolak 0, 3. 6 bahagi 3, 2. 2. Jadi 2 ms negatif 1. So inilah laju. Okay, dari dekat OA ni laju kamu 2 meter per second. So maksudnya kamu berjalan daripada 6, kamu jalan 6 meter dalam masa 3 saat. Kelajuan kamu 2 meter per saat. Okay. Jadi setiap 1 saat kamu jalan 2 meter lah. Kiranya macam tu lah. So ini kamu baru cari OA. Okay. So sama juga kalau nak tanya OAB. AB. So kadar perubahan jarak AB. Soalan kedua, contoh AB. Sama juga kamu kena cari kecerunan AB. Okay, langkah dia pun masih sama. AB kamu kena tahu koordinat AB. So A dah tahu 3, 6. B kita tengok. B sini yang titik dia. So tengoklah daripada X. Okay, berapa ni? X nya 4. Okay, Y. Okay, 12. So B 4, 12. Jadi kecerunan, okay, kecerunan AB, okay, sama juga formula Y2 tolak Y1. Y2 ni, okay, X2 Y2. Okay. Sini X1 Y1. Jadi Y2 kita berapa? 12. Okay, 12. Y1 6. Tolak bahagi X2 4, X1 X1 3. So 12 tolak 6, 6. 4 tolak 3, 1. Jadi jawapan akhir 6 ms negatif 1. So jadi kat sini nampak berubahlah, ada kadar perubahan daripada 2 meter per second kamu lajukan sikit 6 meter per second. Kalau kamu tengok dekat sini nampak yang ini yang ni lebih cerun daripada yang ni. Okey, lebih cerun. Jadi maksudnya memang kalau lebih cerun tu maksud dia lagi lajulah. Kita lagi laju. So kamu dapat OA, AB. Nampak satu lagi BC. BC ni kalau kamu tengok, aduh. BC. Okey, nampak BC ni. Okey, B kita dah dapat 4, 12, C 5, 12. Okey, untuk tahu kadar perubahan jarak untuk BC. Okey, BC. So mana saya nak buat? Saya buat kat tepi ni sikit saja BC. Okey. BC. Kecerunan BC. Sama juga kamu buat apa? Y2. Y2 12 tolak Y1 12. Nampak? Ni kan Y2, ni X1 Y okey, X2. So berubahlah. Tadi ni soalan lain kan tadi. So ini berubahlah. Okey. Jadi Y2 tolak Y1 nampak sama nilai 12 tolak 12. Dengan X2 5, X1 4. Jadi 5 tolak 4. 12 tolak 12 0, 0 bahagi 5 tolak 4 1. Jadi 0 ms negatif 1. Apa maksud 0 ms negatif 1 ni? Maksudnya awak tak bergerak. Awak rehat. Awak rehat selama berapa second ni? Daripada 4 ke 5 awak tidak berehat. Awak berhenti rehat. Sebab itulah tak ada perubahan laju. Okey. Boleh? Okey, kita dah tamat. Kiranya saya buat conclusion sikit lah. Jadi untuk graf jarak masa, okey, kita akan ada jarak dan masa. Okey, kamu kena tengok betul-betul. Sebelum apa-apa kamu kena tengok graf kamu.
apa sebenarnya kat sini. Okay. Jadi kalau graf ada jarak dan masa, maksudnya kita nak kira laju lah. Okay, selalunya dia ada kaitan dengan laju. So kalau jarak, dia tanya jarak, kamu tengok jarak. Kalau ditanya masa, tengok masa. Bila purata, jumlah bahagi jumlah. Jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okay. Untuk seterusnya, kadar perubahan jarak. Kadar perubahan jarak ni maksud dia laju lah. Okay. Daripada ni, sini ke sini, berapa dia berubah laju dia. So nampak, daripada yang ni 2, dia lajukan jadi 6. Terus dia berhenti, kosong. So ini saja dalam graf jarak masa. Okay, sekian. Terima kasih, setakat ini saja untuk hari ini.